Teater adalah kehidupan Rosli Mansor. Mula berlakon dan mengarah teater sejak dari bangku sekolah. Bakatnya menyerlah semasa belajar di USM atau Universiti Sains Malaysia dan berlakon teater di bawah arahan gurunya seperti Samad Saleh, Muhammad Ghaus Nazaruddin, Zainal Latif dan beberapa orang tokoh teater yang lain. Saya lahir kira-kira 53 tahun yang lalu di Hospital Besar Seremban. Jadi ibu dan ayah saya ni berasal daripada Rembau. Dua-duanya daripada Rembau. Sepri, Pedas. Saya dibesarkan di Fedah. Macam orang kampung, mandi sungai, curi buah rambutan, lompat sana, lompat sini, mandi bogel. Itu dah biasa lah. Jadi agaknya dengan latar belakang yang demikian itulah. Banyak mempengaruhi jiwa saya dalam karya-karya saya. Saya sekolah merendah di Sekolah Rendah Felda Pasir Besar, darjah 1 hingga darjah 6. Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 saya sekolah di Sekolah Menengah Felda Pasir Besar juga. Kemudiannya tingkatan 4 dan tingkatan 5 saya bersekolah di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Gemas. Pada tahun 1980-an lebih kurang, di Gemas tu tingkatan 6 tidak ada. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Tuanku Muhammad Kuala Pilah. Saya memasuki sijil seni kreatif yang dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan semasa itu, yang mana dipilih setiap negeri satu orang wakil. Jadi lebih kurang ada 10 orang setahun. Di USM saya belajar lebih kurang setahun saja mengambil sijil seni kreatif dalam bidang teater. Saya ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di universiti yang sama, USM, untuk mengambil ijazah dalam bidang teater. Jadi di situlah saya mula mendalami dunia teater secara formal, berguru dengan guru-guru yang hebat seperti dah meninggal lah, Profesor Madya Dr. Samad Saleh, Zainal Latif dan ramai lagi lah, Gulam Sawa, Profesor Dr. Ghaus Nazaruddin, Janet Pillai dan juga orang-orang sastra. Saya ada dua kan, satu kita buat major teater dan minor sastra. Kalau orang sastra di USM ni ramai yang hebat-hebat, Syahdon, Ali Haji Adi, Nuriyah Taslim, Fatimah Husu dan lain-lain. Selesai pengajian saya sempat bekerja di HBD Film Production. Masa tu HBD mengeluarkan berpuluh-puluh drama sebulan dengan ATM. Jadi saya bekerja dalam unit edit, bukan edit filem tapi edit skrip untuk keluaran Astro. Selama 6 bulan saja saya sempat bekerja. Kemudian saya ditawarkan bekerja di Jabatan Seni Persembahan Petronas. Di situ saya bekerja selama 17 tahun. Dan di situlah saya mula begitu aktif berkarya, terutamanya menulis skrip dan juga mengarah. Dan di samping itu saya juga sempat jugalah keluar sesekali menonton teater-teater yang ada di Kuala Lumpur. Dan di situ timbul minat saya untuk membuat esei ataupun kritikan tentang teater-teater yang dipersembahkan di Kuala Lumpur. Jadi semasa itu juga banyak juga saya menulis di akhbar Berita Harian. Dan itu berlaku sekitar tahun 2000 lebih kurang lah. Saya mula jatuh cinta dengan dunia seni ini apabila melihat abang saya, arwah abang saya Rosman bin Mansor, apabila dia sering berlatih teater di rumah, sering membaca puisi di rumah. Saya tengok aja, oh macam ni, tapi saya tak faham lagi apa kebendanya. Jadi abang saya ni memang aktif. Oleh itulah agaknya menjadikan saya minat. Dan saya rasa bila lihat abang saya berlakon, lihat abang saya sedang mendeklamasikan puisi, saya rasa saya pun boleh agaknya ni. Dan kebetulan juga ayah saya Mansur bin Kidam ni juga aktif dalam bidang seni, ya. Kalau berpantun dia boleh aja berpantun secara spontan. Maklumlah orang-orang Rembau, kalau kita tahu kan, kalau nak pergi meminang ke apa ke, dia berpantun spontan aja. Dan kalau nak menyanyi pun dia boleh menyanyi, kalau nak berlakon pun ayah saya ni boleh berlakon.
Jadi agaknya ada sedikit jiwa seni yang ada dalam tubuh ayah saya tu mengalir sikit kot kat dalam badan saya ni. Kemudian saya mula terjun dalam bidang seni semasa saya di tingkatan 2. Saya mula membaca puisi karangan guru saya sempena Hari Guru. Jadi saya bacalah kali pertama di situ. Itulah langkah mula saya mengenali bidang seni. Kemudian apabila saya bersekolah di Sekolah Menengah Tuanku Abdul Rahman Gemas, adalah pertandingan deklamasi puisi. Saya pun masuklah juga. Tapi dapat nombor 3 aja, tak apalah saya kata kan. Kemudian ada jugalah pertandingan berlakon di sekolah saya. Dapatlah saya jadi pelakon terbaik. Adalah juga pertandingan syarahan di pidato. Saya masuk peringkat daerah saya, daerah Tampin. Dapatlah saya naib Johan. Kemudian ada juga pertandingan musabakah. Musabakah pun saya pergi juga, aktif betul. Dapatlah juga saya naib Johan peringkat daerah. Jadi bila saya lihat di situ, oh nampaknya ada sedikit bakat saya yang boleh dicungkil. Kemudian bila saya melanjutkan pelajaran sekolah tingkatan 6 di TMS, di situ saya begitu aktif sekali. Cikgu memanggil saya, katanya, Rosli, kita ada pertandingan drama sejarah peringkat daerah Kuala Pilah. Saya pun kumpul kawan-kawan. Itulah pertama kali saya mengarah teater yang bertajuk Perjanjian Inggeris 1874. Saya kumpulkanlah budak-budak sekolah tingkatan 6 rendah dan 6 bawah ni. Okey, kami johan peringkat wilayah Kuala Pilah, Jempol dan Jelebu, dan kemudian pergi ke kebangsaan. Kami bertanding, dapatlah naib johan dan saya dipilih sebagai pengarah terbaik. Saya berlakon secara profesional, maksud saya berlakon dengan pengarah-pengarah yang hebat lah konon-konon kan. Okay, saya pernah berlakon dengan Dr. Samad Saleh dalam cerita Ashura, okay, watak utama juga dalam cerita tu. Kemudian saya pernah berlakon dalam Julius Caesar arahan Marzuki Ali yang dipersembahkan di Eksperimen Teater yang sekarang ni dikenali sebagai Aswara. Saya juga pernah berlakon dalam tajuk Anak Tanjung yang diarahkan oleh arwah Rohani Yusof. Rohani Yusof ni seorang pengarah dan pelakon yang terkenal. Saya juga pernah berlakon dengan Lokman Ghani juga dalam cerita Anak Tanjung. Masa tu saya masih belajar lagi di USM. Pernah juga saya berlakon dalam Sirih Bertepuk Pinang Menari arahan Nordin Hasan. Pun masa tu saya student lagi, saya duduk saya sebaris saja. Tapi sebagai student membanggakanlah masa tu. Saya juga pernah berlakon di bawah arahan Rahim Razali dalam cerita Keris Sang Putri yang dipersembahkan di Istana Budaya, dan juga dalam cerita Uda dan Dara yang diarahkan juga oleh Rahim Razali yang dipersembahkan di Dewan Philharmonic Petronas. Itu antara nama-nama besar lah, dan ada lain guru-guru saya seperti Datuk Dr. Muhammad Ghaus. Banyak teater yang saya berlakon di bawah dia, dan pernah berlakon di bawah arahan Dr. Zainal Latif juga, matinya seorang pahlawan sebagai Hang Tuah. Sebagai pelakon dan pengarah juga penulis skrip, kalau dilihat dari segi bilangannya, saya lebih banyak, sebenarnya lebih banyak mengarah. Lebih kurang saya sudah mengarah lebih kurang 53 buah teater. 53 buah teater yang di dalamnya ada pelbagai bentuk realism ataupun moden, bentuk muzika, bentuk drama tari, dan saya pun pernah juga mengarah teater tradisional Mek Mulung. Dan kalau dilihat pula dalam lakonan, mungkinlah kalau dikira saya sudah berlakon lebih kurang dalam 40 buah teater. Dan kalau dilihat sebagai penulis skrip, saya juga telah menghasilkan lebih daripada 30 buah skrip teater. Teater terutamanya di Malaysia ni, pada pandangan saya kan, semakin terpinggir. Semakin terpinggir bukan saja kerana perkembangan internet, ya. Ramai orang salah menganggap bahawa dengan adanya media seperti YouTube yang sudah jadi terkenal ini, teater boleh dipersembahkan melalui YouTube. Tapi ramai orang yang salah faham teater itu apa. Teater itu harus berlaku secara langsung. Kalau nak dirakamkan melalui YouTube,
kemudian nak cari follower yang ramai, kemudian dapat pendapatan pula melalui itu sudah silap. Itu bukan teater. Jadi dengan perkembangan yang demikian akan mematikan sedikit demi sedikit kegiatan teater itu. Pada pandangan saya, teater di Negeri Sembilan ini boleh berkembang dengan lebih luas lagi. Tangan yang terbuka daripada pihak Jabatan Kebudayaan di Negeri Sembilan ini. Jadi, apa lagi yang ditunggu? Kita perlukan pelapis-pelapis, pelopor-pelopor ataupun penggiat-penggiat yang baru pula. Bukan sekadar merancakkan, tetapi memberikan makna yang lebih berkesan kepada kegiatan seni teater di Negeri Sembilan ini. Perkembangan teater di Negeri Sembilan kini semakin hari semakin rancak. Saban waktu ada sahaja penggiat-penggiat seni teater yang mempersembahkan karya-karya mereka. Muhammad Fazrin bin Muhammad adalah antara nama yang disegani dalam bidang teater moden di Malaysia. Kegiatan aktifnya dalam berteater telah menambah rancak lagi perkembangan teater di negeri ini. Abang, apa hubungan abang dengan Safiah? Abang tak ada apa-apa hubungan pun dengan Safiah. Percayalah cakap abang. Habis tu kenapa kena abang jumpa Safiah senyap-senyap di belakang Som? Abang jumpa nak buat kerja. Abang tak ada apa-apa hubungan pun, Som. Abang tipu Som. Abang tak tipu, Som. Abang tipu Som. Abang tak tipu, Som. Masalahnya memang abang tipu Som. Abang tak tipu Som. Abang kalau nak buat jahat, Som, dari dulu lagi abang boleh buat, Som. Bukan sekarang. 16 tahun aku kahwin dengan kau. Apa yang aku dapat? Okey, nama penuh saya Muhammad Fazrin bin Muhammad, berasal dari Negeri Sembilan, memang dilahirkan di Seremban. Dan saya mula bersekolah di Sekolah Kebangsaan Cembung Rembau, kemudian darjah 2 di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Darjah 3 hingga darjah 6 saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Senawang. Dan apabila naik ke sekolah menengah, saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang. Kemudian pada tingkatan 4, saya bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Konon-konon nak jadi jurutera. Kemudian saya sambung pengajian saya ke Kolej Syaputra Kuantan Pahang dalam bidang pengurusan perniagaan. Dan di sinilah bermulanya langkah saya dalam bidang teater. Nak masuk campur hal tu ke. Tapi saya rasa tu, apa yang dikatakan oleh Maksum tadi tu ada betulnya tu. Betul tak? Aku pun tak cakap yang maksum kamu katakan tu salah. Tapi apalah. Ni korang berdua datang ni ada apa? Nak mengadu domba juga ke macam tadi tu? Apa? Habis tu? Kami tak ada masa nak buat benda-benda macam tu. Dah, Tok. Saya ni tu AJK Kampung. Kami. Kami ni tu AJK Kampung. JKK bahagian disiplin dan tindakan tata tertib. Ya, aku tahu tu. Jadi ada apa halnya datang ni? Ha? Apa cerita ni? Apa benda ni? Kami datang sini nak tutup janji tu. Betul tu. Janji tu dah menjadi masalah kampung. Bila masalah kampung, Masalah kami. Tak, ni janji apa ni? Janji apa ni? Ha? Ni, parit. Mulakan dengan parit. Perjalanan dalam manusia ni memang akan melalui beberapa cabaran juga dugaan dalam kehidupan. Saya dulu adalah pemain sepak takraw Negeri Sembilan. Mewakili Negeri Sembilan ke Sukma, masa tu di Papar, Sabah. Kemudian saya mengalami kecederaan. Jadi satu hari kawan saya bertanya kepada saya apa income, apa pendapatan untuk perbelanjaan dan sebagainya. Saya kata tak ada apa-apa. Jadi kawan saya ajak saya untuk masuk kepada satu grup teater ni di bawah pimpinan Suzana MS pada masa tu di kolej saya sendiri. Saya bertindak hanya sebagai budak prop. Dari budak prop kemudian naik jadi ketua prop. Diorang ni sebab ada masalah datang sini. Kalau tak ada masalah diorang tak datang pun. Apa? Yalah. Yana, Jemaah. Apa hal? Jemaah? Saya punya pengarah ni, Suzana MS ni, dia cakap dalam bahasa Inggeris. Kita pun konon-konon macam faham lah kan. Dia lebih kurang kan, who's a volunteer? Cakap. Tapi kalau bahasa Melayu saya explainkan lah kan, saya terjemahkan. Siapa yang sukarela untuk menggantikan watak? Saya terus angkat tangan, saya.
confident betul pada masa tu. Saya cakap saya nak jadi pelakon. Jadi dia pun bagilah satu skrip 82 baris, saya masih ingat lagi. Teaternya adalah Zanji Tok Kadri. Saya tak tahu pula yang teater tu nak dibawa untuk masuk festival teater Negeri Pahang pada masa tu. Saya pun tak apalah, ambil lah, bawa rumah, baca. Esoknya tu saya lancar 82 baris. Saya lancar. Kemudian berlatih dan baru saya tahu berlakon bukannya senang. Betul, berlakon bukannya senang. Pada masa itu saya punya pengarah cakap bahasa Inggeris saja, kita pun yes. Understand. Yes. Tapi bila buat tak yes pun. Kena marah pun dalam bahasa Inggeris, kita pun sorry madam, sorry. Tapi dari situlah sebenarnya saya belajar sesuatu. Pada masa tu YouTube tak ada. Nak jadikan panduan, YouTube pada masa tu kalau buka merangkak-rangkak dia punya, kalau orang berlakon pun merangkak-rangkak kalau nak tengok. Jadi saya tengoklah kalau ada persembahan masa tu di Kuantan, Taman Budaya Kuantan, saya akan curi-curi pergi tengok. Oh, macam ni cara berlakon. Oh, macam ni dialog. Kan? Tapi pada masa tu pelakon-pelakon dia mungkin kebetulan saya tengok teater yang bukan jenis humor, saya tengok yang serius kan, yang aku datang dari jauh untuk bertemu dengan kau. Oh, macam tu lah lebih kurang. Jadi saya pun bawalah metod itu dalam latihan. Pun kena marah juga. Rupanya bukan itu yang nak. Rupanya nak yang santai. Jadi watak Zanji Tok Kadri ini adalah watak Tok Kadri ataupun Tok Kadi sebenarnya yang memimpin untuk pegangan agama lah dekat kawasan tu. Tapi saya ditangkap berhalwat dengan penjaga warung. Part tu paling best sekali. Kena tangkap halwat dengan penjaga warung. Lawa heroin pada masa tu. Semangat. Datang latihan pukul 8, latihan pukul 6 dah sampai dah. Masa tu lah. Sekarang ni lebih kurang lah. Senang ke abang nak tanggung jawab sebagai ketua kampung? Dari penduduk kampung biasa, abang dilantik jadi ketua kampung. Boleh tak sekali ini Som tolong faham tentang abang, boleh tak? Jadi kalau orang dah bagi tanggungjawab kepada abang, abang laksanakanlah betul-betul. Abang tak boleh nak harapkan Som seorang dia kena faham perasaan abang. Abang kena faham apa yang Som rasa. Cemburu itu membinasakan Som. Sepatutnya Som tak boleh campur urusan abang. Urusan lelaki, urusan perempuan tak boleh disatukan. Siapa cakap? Jadi pada tahun itu, nama saya disebut-sebut, pelakon lelaki terbaik. Tapi saya tak dapat pun. Dan kumpulan saya dapat nombor 2 pada masa itu, kalah dengan UITM, masa itu dibawa teater Raja Pengemis pada masa itu. Jadi saya berazam dalam diri saya, aku nak title ni. Jadi saya tanya dengan saya punya pengarah dalam bahasa Melayu, dan pengarah saya sentiasa bercakap dalam bahasa Inggeris. Tak apa, kita try tahun depan. Jadi saya berlatih, mencari macam mana nak jadi pelakon. Saya curi-curi tengok, kadang-kadang pergi tengoklah orang berlatih dan sebagainya. Pada satu hari, pengarah saya panggil, katanya ada satu teater baru, diberi nama Teater Bukan Cinta Biasa. Arahan Suzana MS, karya Suzana MS. Ceritanya memang kata orang tu klise lah. Seorang lelaki yang berusia 30-an, kematian isteri, berjumpa dengan seorang perempuan, yang perempuan itu bukan perempuan biasa, dia adalah separuh laba-laba. Ceritanya memang kalau dengar tu macam apa benda cerita ni kan. Tapi nak macam mana? Kita pelakon kan. Kita pun berlakon. Jadi dalam tu saya berlakonlah yang bergaduh lain, yang watak romantik lain, suap menyuap lain, sampaikan tahap kata orang tu sampai nitis air mata dan sebagainya. Dan pada tahun 2004 itulah saya dinobatkan sebagai pelakon lelaki terbaik, dan teater saya menyapu hampir bersih anugerah, iaitu selain pada pelakon lelaki terbaik, pelakon wanita terbaik, kemudian teknik terbaik, pengarahan terbaik dan juara keseluruhan. Dari situlah saya mula latih langkah demi langkah, dan sehinggalah saya berjumpa dengan salah seorang tokoh teater Negeri Pahang, Pak Jak nama dia, dan dia mengajar saya, Long, tapi dia cakap dalam logat Pahang lah, Long, nak jadi pelakon bukan untuk glamour, bukan untuk duit. Ini untuk teater. Teater adalah untuk memanusiakan diri awak. Saya terus terang, ini sisi gelap saya lah. Selepas saya dapat anugerah, yalah, daripada seorang budak sukan, kemudian terjun dalam bidang seni teater, dapat anugerah pelakon lelaki terbaik, saya jadi agak sombong. Saya agak sombong sikit. Semua orang saya tegur. Berlakon tak betul. Kau ni berlakon macam apa ni? Tak, sepatutnya awak macam ni. Padahal awak baru je berlakon kan. Tapi tegur orang macam tu. Tegur. Dan
impaknya saya kurang kawan. Jadi setelah berjumpa dengan Pak Jak tu, nasihatnya mungkin dia dah perhatikan saya agaknya kan dengan perangai saya tu. Sejak daripada nasihat dia tu, ada satu lagi kata-kata dia, tak selamanya kita berada dekat atas. Satu hari nanti awak akan berada di bawah. Kehidupan ibarat macam roda, bukan persoalannya ke mana ia bergolek, tetapi laluan manakah yang ia akan bergolek. Jadi saya belajar dan satu hari saya balik ke Negeri Sembilan. Saya dihantar oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan ke satu kursus pengarahan di Gunung Jerai, Kedah. Dari situlah saya mendapat satu iltizam untuk aku nak balik, aku nak buat teater dekat Negeri Sembilan. Marah abang lagi? Jangan tinggalkan abang. Janji. Baiklah. Sekarang Tok nak buat satu pengumuman. Pengumuman apa pula ni tu? Mulai hari ini kepada semua seluruh penduduk kampung, jangan lagi menyanyi dalam bilik mandi. Dan jangan lagi mengadu domba dalam kampung ni. Kamu tahu tak perbuatan tu memecah belahkan perpaduan dalam kampung ni, menghuhara dalam kampung ni. Dan satu lagi, benda yang tak pasti jangan kongsi. 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 Hidup Tuan Ketua. Hidup Tuan Ketua. Okey, kalau sebut pasal lakonan saya sampai ke mana kan, sebenarnya saya pernah buat persembahan di Bandung, Indonesia. Kalau sebutannya ETB, Institut Teknologi Bandung kan, teater bukan cinta biasa. Pada masa itu dibuat, kami ke sana selama seminggu kami di sana dan ada beberapa buah persembahan kami lakukan di sana, kami pentaskan di sana dan memberikan satu yang cukup baik juga, pengalaman cukup baik kerana penonton di Indonesia ni dia lain macam sikit. Penonton di Indonesia ni dia punya support tu, dia kalau gelak memang gelak betul. Dia kalau marah tu dia penonton marah betul. Jadi dia memang satu pengalaman yang cukup baiklah. Selain daripada itu di Sarawak juga saya pernah pentaskan teater. Di Thailand di Narathiwat juga saya pernah pentaskan teater juga. Di Kemboja hampir-hampir tapi tak lepas sebab saya punya visa masalah yang itulah lebih kurang. Visa ke saya punya pasport ada masalah, tak dapat nak pergi. Berlatih bagai nak rak dekat Malaysia ni, nak pergi tak dapat pergi. Itu adalah pengalaman saya lah. Cabaran cukup kuat daripada keluarga saya sendirilah. Sebenarnya keluarga saya agak menentang juga saya untuk terjun dalam bidang kesenian ni. Arwah ibu saya pernah cakap dengan saya, dia bagi saya 2 tahun saja untuk saya berkecimpung dalam bidang ni, tengok sama ada pergi jauh ataupun tidak. Kalau tidak, kembali semula untuk menjadi ahli perniagaan. Saya memang dilatih masuk dalam pengajian pun, pengurusan perniagaan, dan mak ayah saya memang nak saya jadi ahli perniagaan. Saya memang ada syarikat saya sendiri. Tapi minat saya yang terlalu mendalam dengan bidang seni teater ni membuatkan saya terus juga, saya langgar juga dinding. Saya buat juga teater. Tak ada duit pun, saya susah pun, saya terus juga. Saya buat juga sebab bagi saya teater ni dia macam satu makanan jiwa. Kalau seminggu saya tak berlatih teater, pada masa tu saya rasa macam saya rasa aku macam ada kekosongan. Dan bila sekarang ni alhamdulillah keluarga saya bagi sokongan, termasuk juga sekarang ni lagi banyak sokongan saya dapat daripada isteri saya sendiri kan, juga anak-anak saya bawa juga berlatih dan sebagainya. Terima kasih kepada sokongan yang diberikan secara verbal, secara tak verbal. Terima kasih kepada semua yang menyokong saya selama ni lah. Juga pada student-student saya yang pernah saya ajar, terima kasih banyak-banyak kerana menerima dan meneruskan ajaran. Memang saya cakap dengan mereka, sampaikanlah pelajaran ini kepada sesiapa saja yang memerlukan. Kerana teater adalah memanusiakan manusia. Beliau lebih menggemari teater moden kerana baginya pendekatan penyampaian amanat satiranya lebih berkesan dengan bentuk teater ini. Fazrin seorang aktivis teater yang hebat. Kehebatan itu diakui bila melihat karya-karyanya dipersembahkan.
Teater tradisional kembali segar di Negeri Sembilan pada tahun 2019 setelah beberapa dekad menyepi. Teater yang mengangkat jiwa Melayu sebagai tema mula mendapat tempat pada hati penggemar teater. Dr. Ahmad Rashidi bin Hassan, seorang profesor madya bersara, telah mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali teater tradisional Melayu. Nama saya Ahmad Rashidi bin Hassan, lahir di Tanjung Ipoh, bersekolah di Sekolah Rendah Batu Kikir, sekolah menengah pun di Batu Kikir, masa tinggal di Serti Ulu masa sekolah rendah, dan tinggal di Juasih masa bersekolah menengah. Tamat sekolah menengah, saya ditawarkan untuk belajar di ITM ketika itu, atau sekarang Universiti UiTM, Universiti Teknologi Mara, dan bidang seni lukis dan seni reka. Dan saya memilih bidang seni halus sebagai bidang major saya. Tamat belajar, saya buat diploma education ataupun art teachers diploma. Pada tahun 82 saya mula bertugas sebagai guru di Sekolah Menengah Batu Kikir. Kemudian pada tahun 87 saya berpindah mengajar di Sekolah Datuk Abdul Samad, Sekolah Menengah Datuk Abdul Samad di Tanjung Ipoh. Dan pada tahun 95 saya melanjutkan pelajaran dengan di Montfort University, United Kingdom, dalam bidang pendidikan seni juga. Lepas tu saya ditawarkan untuk menjadi pensyarah di UiTM dan mengajar ataupun bertugaslah sebagai pensyarah di UiTM sehinggalah saya bersara. Tahun 2000 saya ditawarkan untuk belajar cita-cita saya pun untuk melanjutkan pelajaran untuk mengambil kursus pada peringkat PhD dalam bidang seni lukis dan seni reka, dan saya tamat pada tahun 2008. Pada tahun 2010 saya telah dianugerahkan Profesor Madya, dan pada tahun 2015 saya bersara. Itulah lebih kurang perjalanan hidup saya. Sudah berkahwin, saya ada 4 orang anak. Alhamdulillah semuanya sudah tamat belajar, dan masa bersara inilah masa yang saya masa luang saya untuk meneruskan minat saya dalam bidang teater. Saya berkecimpung atau bermula berminat dengan bidang teater ni ialah pada tahun 1978. Masa tu saya belajar di UiTM. Dan kami ada satu subjek dinamakan drama sebagai elektif. Dan subjek itulah yang saya tak tahulah mengapa, walaupun dia subjek elektif, tapi saya cukup jatuh hati dengan teater. Saya dilatih oleh teateris ataupun ahli teater daripada Sri Lanka yang mengajar masa tu, Mr. Vijaya, Mr. Vijaya, dan dialah yang mengajar saya selok belok berteater. Dan dia juga yang memberi semangat pada saya untuk hidupkan teater tradisional ni. Ya, jangan kita ambil teater moden ni sangat, kita sebab tradisional ni kita itulah teater Melayu. Itu identiti orang Melayu, itu jiwa orang Melayu. Jadi kerana sebab itulah saya cukup berminat dengan teater tradisional, dan masa belajar itu pun kami mementaskan beberapa teater. Alhamdulillah. Dan minat tu memang tak luntur, walaupun saya jadi guru lepas tu, saya pun terus membuat murid-murid ataupun kawan-kawan untuk sama berteater. Pada tahun 1982 saya mula berkecimpung dalam bidang teater di Negeri Sembilan. Saya masuk festival teater Negeri Sembilan pada tahun 82, dan pada tahun itu saya dianugerahkan sutradara ataupun pengarah terbaik. Dan teater yang saya bawa masa tu ialah teater Si Bokok Tanjung Puteri karya Abdullah Hussein, mendapat tempat kedua. Jadi itulah antara kejayaan awal saya dalam bidang teater. Dan lepas tu boleh katakan 2-3 tahun adalah satu teater saya hasilkan untuk tontonan umum. Antara teater yang saya arahkan selepas tu ialah saya rasa pada tahun 86 teater Kerusi, pada tahun 90 teater Tuah dan Jebat, adalah beberapa teater lagi lepas tu.
Tetapi oleh kerana komitmen terhadap kerja dan bila saya berpindah ke Melaka, bertugas di Melaka, maka komitmen saya terhadap teater tu bolehlah dikatakan agak kurang. Cuma di ITM tu saya cuba jugalah untuk memperjuangkan teater, mengadakan pesta teater. Alhamdulillah benda tu berjaya dan disambung usaha saya tu oleh bahagian teater yang sudah ada pejabat sendiri ketika itu. Dalam teater ni, kalau soal berlakon tu, sebenarnya saya ni bukanlah seorang yang pandai berlakon. Malah dalam teater yang saya terbitkan, tidak pernah saya memegang apa-apa watak. Saya hanya berlakon ketika saya belajar saja di universiti dulu. Tapi ketika saya menerbitkan teater, saya banyak mengambil peranan sebagai pengarah. Jadi kalau suruh berlakon tu, saya rasa saya tak pandai berlakon. Tapi kalau mengajar orang berlakon, itu insya-Allah itu boleh. Saya ni rasa saya lebih kepada seorang pendidik, Jadi sebagai pendidik tu saya lebih mudah mengajar orang untuk berteater. Saya rasa itulah tugas dan peranan saya sebagai pendidik. Bidang seni saya sebenarnya ialah seni lukis, Saya belajar di UiTM dulu. Major saya sebenarnya ialah seni halus. Saya banyak buat pameran lukisan. Semasa jadi pensyarah pun banyak mempamerkan karya lukisan. Dan saya juga bekerjasama dengan museum, Lembaga Museum Negeri Sembilan, dan telah mengadakan beberapa pameran. Saya juga lebih kepada tumpuan saya kepada akademik, pada penulisan. Sehingga ini saya dah menerbitkan 15 buah buku tentang seni lukis. Buku teater saya, Tanjung, itulah buku teater yang pertama saya yang saya terbitkan pada tahun 2019 setelah saya bersara. Selain daripada teater dengan lukisan ni, saya juga minat dalam bidang muzik. Jadi saya ni dalam seni ni banyak bidangnya yang saya ceburi, Cuma sejak akhir-akhir ni saya suka kembali kepada adat, saya suka kembali kepada Melayu, dan saya nak tengok adat Melayu itu segar dan mekar di kalangan masyarakat ni. Jadi itu sebab saya nak buat teater tu yang betul-betul membawa unsur-unsur tradisional. Saya buat begitu sebab apa? Pada tradisi itulah ada jiwa Melayunya. Kalau kita buat teater moden, teater moden tu ada kalanya sudah bercampur aduk jiwanya tu dengan jiwa kebaratan atau jiwa kemodenan. Saya kasih pada budaya Melayu, saya sayang pada adat Melayu. Itu sebab bila kita buat atau bila saya buat teater tradisional tu, dia membawa bersama semangat budaya dan adat Melayu tu. Itu sebab saya memilih teater tradisional sebagai genre utama saya dalam berteater. Teater saya yang terbaru ni bertajuk Tanjung. Itu ialah hasil karya saya sendiri. Naskah pun tulisan saya sendiri. Saya mengambil lebih kurang 1 tahun untuk membuat sedikit penyelidikan tentang adat pepatih Negeri Sembilan. Dan salah satu sebabnya saya memilih adat pepatih sebab saya perhatikan dalam banyak drama adat pepatih ni banyak membawa unsur jenaka, yang saya rasa itu satu perkara yang saya kurang senang. Yang sebenarnya adat pepatih ni banyak perkara-perkara yang serius yang dalam adat pepatih itu. Dia merangkumi kehidupan sosial, dia merangkumi kehidupan berkeluarga, soal nikah kahwin, malah pentadbiran negeri. Kita ada pentadbiran datuk undang umpamanya, ada datuk lembaga, ada buah pak. Tapi yang ini saya lihat jarang sangat diangkat sebagai isi kandungan cerita. Jadi saya duduk, saya menung apa satu cara yang dapat menampakkan satu yang penting, satu yang signifikan dalam adat pepatih ini. Jadi saya tulis satu skrip. Jadi alhamdulillah bila skrip tu siap, setelah membuat sedikit penyelidikan, maka saya pun membuat audition, mencari pelakon-pelakon yang sesuai, dan kami berlatih lebih kurang 1 tahun.
Sebab saya nak orang yang berlakon tu bercakap logat Negeri Sembilan, ya. Saya nak dalam teater tu ada terombanya, ada kata-kata adatnya, dan ini bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi saya mengambil masa lebih kurang 1 tahun untuk melatih pelakon-pelakon saya, dan alhamdulillah pada bulan 12 tahun 2019 teater itu berjaya dipentaskan. Yang paling menggembirakan saya ialah saya dapat membawa orang-orang adat, orang-orang yang memegang jawatan di dalam adat pepatih ni untuk datang menonton, untuk melihat sendiri keindahan adat, ya. Dan cerita tu pun sebenarnya teater Tanjung ni dia ada 2 cerita, satu kisah cinta dan satu lagi kisah perebutan kuasa. Jadi perebutan kuasa itulah yang menjadi titik tolak ataupun isi kandungan cerita tu, dan dalam rapasan kuasa itulah, kegilaan kuasa itulah, soal-soal adat itu dapat saya terjemahkan, dapat saya sampaikan kepada audiens, ya, bahawa adat pepatih ni sebenarnya satu adat yang lengkap, ya, dari segi pentadbirannya, dari segi sistem kerajaannya. Bagi saya Tanjung adalah satu kepuasan. Bagi saya teater Tanjung tu adalah satu kejayaan peribadi saya, yang sebanyak banyak itu teater saya arahkan. Saya rasa yang paling berjaya ialah teater Tanjung. Untuk mengatakan saya ini seorang tokoh teater, sebenarnya saya belum layak lagi, ya. Saya ni lebih kepada penyelidikan. Saya ni seorang penyelidik. Saya banyak membuat penyelidikan. Saya dah membuat representasi lebih kurang 172 kertas penyelidikan dan menulis 13 buah buku. Jadi saya lebih dilihat pada seorang akademik. Dalam hal teater ni, seperti cerita tadi, saya pernah dianugerahkan sutradara terbaik pada tahun 1982, ya, di Festival Teater Negeri Sembilan. Saya rasa itulah dari segi teater lah, itulah anugerah yang paling tinggi saya terima. Dalam hal penulisan buku, saya pernah mendapat anugerah award penerbitan terbaik universiti pada tahun 2014, ya, yang dianugerahkan oleh UiTM, itu dalam bidang penulisan. Yang lain-lain tu saya rasa ialah dari segi perjawatan, dari segi sumbangan saya pada dalam bidang akademik, saya dianugerahkan Profesor Madya pada tahun 2014, ya. Saya dianugerahkan Profesor Madya. Saya rasa itulah antara insentif ataupun antara tokoh-tokoh anugerah yang saya terima dalam perjuangan kesenian saya. Satulah, kalau tanya saya mengapa teater Tanjung itu berjaya, saya rasa ialah kerana sokongan kuat daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sembilan, JKKN, ya. Saya ni tiada siapa, saya ni bukannya orang teater, tapi apabila saya mempersembahkan kertas kerja kepada pihak JKKN, pengarah JKKN sendiri mendengar kertas kerja saya tu, tapi bila saya tengok cara Encik Razli Omar menerima kertas tu, dia memberikan satu semangat kepada saya. Nasihat-nasihatnya tu serta sokongan-sokongan yang diberikan kepada kumpulan teater asal saya tu, saya rasa itulah titik bermulanya kejayaan teater Tanjung. Dan lepas tu macam-macam lah khidmat nasihat. Dan yang paling penting sekali, masa kami buat persembahan tu, masa kami rehearsal tu, masa tu lah JKKN atau Cik Radi menukar curtain, tabir auditorium tu, dan itulah salah satu yang menjadikan teater kami sangat berjaya dari segi pengarahan seninya. Ya, saya rasa itu satu sebab dia sangat berjaya dari segi warnanya dan dari segi pengarahan seninya. Jadi saya rasa kepada JKKN pun saya sangat berterima kasih, selain daripada insentif seni kewangan yang dianugerahkan kepada kami. Inilah antara budayawan yang berusaha dan berjuang melestarikan seni budaya agar tidak hilang di telan zaman. Kita harus berterima kasih dengan mereka sebab atas segala usaha dan perjuangan mereka inilah
kita masih dapat melihat dan menikmati seni budaya nenek moyang kita. Kerana mereka lah kita masih dapat menilai estetika dan falsafah kesenian bangsa kita. Melalui usaha mereka inilah kita mengenal budaya bangsa kita dan memahami erti jati diri untuk generasi kini dan generasi yang akan datang. Perjuangan mereka inilah yang menjadikan kita insan berbudaya.